dan Pak yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksud hadis, barang siapa yang bercakap-cakap ataupun kata diam pada sahabatnya pada ketika itu khutib sedang berkhutbah, maka sesungguhnya sia-sialah pahala doanya. Oleh itu kita semua hendaklah dengar serta taat, mudah-mudahan kita diberkati Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Shadaqallahul 'azim. Yang bermaksud sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala pernah menyebut, jadikanlah sentiasa takwa sebagai bekalmu dan letakkanlah selalu akhirat itu di depan matamu. Saya nak mengajak diri saya dan kita semua melihat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab hadis 40, penawar bagi hati. Pada hadis yang ke-27, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ni'matani maghbunun fiha kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud ada dua nikmat yang selalu dia sia-siakan oleh sebahagian besar manusia, iaitu nikmat sihat dan nikmat kelapangan masa. Nabi sebut secara jelas, tuan-tuan, dua nikmat yang cukup besar. Dua nikmat yang seringkali kita sia-siakan, kita lupakan, sehingga nikmat ini kita tidak gunakan pada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut yang pertama apa? Nikmat sihat. Sihat adalah nikmat yang cukup besar. Yang kedua, nikmat kelapangan masa. Tuan-tuan, kalau kita lihat di dalam satu hadis qudsi, saya nak mengajak diri saya dan kita semua merenung dalam-dalam hadis qudsi ini. Hadis qudsi ini satu pertanyaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita jawab bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa bi'afiyati tajammalta thumma tansani wa tadhkuru ghairi falima la tuaddi haqqi wa syukri. Sadaqallahul azim. Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, Allah tanya kita semua dan kita kena jawab dengan hati yang tulus ikhlas. Jawab, kita renung sedalam-dalamnya dalam hati kita akan pertanyaan Allah ni. Allah sebut apa? Dan dengan kesihatan yang kuberikan engkau dapat berhias. Kemudian engkau melupakan aku dan mengingat yang selainku,
Mengapakah engkau tidak menunaikan hakku dan mensyukuriku? Allah tanya kepada kita, tuan-tuan. Allah bagi nikmat kesihatan, kita boleh berhias, kita boleh buat apa sahaja. Tetapi dengan nikmat kesihatan, nikmat sihat yang Allah berikan kepada kita, kita tak gunakan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sia-siakan sehingga nikmat sihat, nikmat kelapangan masa berlalu begitu sahaja, dengan kita hiaskan, dengan kita gunakan dengan perkara yang sia-sia, bukan untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya nak mengajak tuan-tuan supaya kita dapat merenung, dapat melihat bersama betapa besarnya, betapa beruntungnya kita semua kalau kita melihat akan 3 keadaan. Tuan-tuan, sama-sama kita renung lah. Umur kita tak tahu sampai bila. 3 keadaan, 3 situasi, 3 tempat. Tempat pertama, keadaan pertama yang boleh kita renung, kita lihat. Seandainya kita ziarah orang yang terlantar sakit di hospital. Kita pergi ziarah orang sakit di hospital, tuan-tuan. Kita melihat orang yang kita ziarah, saudara yang kita ziarah, kawan-kawan yang kita ziarah di hospital terlantar sakit mereka. Kadang-kadang kita dapat lihat, tuan-tuan, sakit sampai nak ambil wudu pun payah. Anak pula mai ziarah, anak tak sempat nak ambil wudu untuk ayah di hospital. Sebab apa? Kekangan kerja. Ayah nak bangkit daripada katil tak boleh, ada beg ayah kencing. Kebanyakan yang boleh kita lihat, tuan-tuan, orang yang sakit di hospital, bila kita tanya, saya sendiri tanya, Pakcik semayang macam mana? Ustaz, tak semayang dah Ustaz, nak semayang macam mana? Nak ambil ayat semayang, siapa nak ambil ayat semayang dekat saya? Anak-anak sibuk kerja. Kadang-kadang hari melawat pun, kadang-kadang anak ni mai, anak ni tak mai. Kadang-kadang sehari sekali je mai. Tu macam mana solat? Ustaz, Allah tahu lah Ustaz, tak semayang lah Ustaz, balik qadha lah. Apa yang merisaukan sehingga dibahaskan oleh ulama-ulama? Orang yang terlantar sakit di hospital yang meninggalkan solat dengan alasan ada beg ayat kencing, dengan alasan tak ada siapa yang nak tolong ambil wudu. Sedangkan solat ni satu perkara yang ibadat yang cukup besar, tak boleh berdiri, kena duduk. Tak boleh duduk semayang dalam keadaan berbaring. Tak boleh semayang baring, kena semayang isyarat mata. Tak mampu juga isyarat mata semayang dengan hati. Kalau hati pun tak boleh, mati lah. Nak bagi tahu apa? Dalam keadaan perang pun Rasulullah SAW tak tinggal solat. Tengah-tengah perang semayang juga. Besarnya semayang, tuan-tuan. Apa yang dibahaskan oleh ulama-ulama sembahyang ni, tuan-tuan, ramai yang tinggal sembahyang disebabkan sakit. Apa yang membimbangkan, tuan-tuan? Tengah-tengah sakit, mai malaikatul maut mencabut nyawa dalam keadaan tinggalkan perkara yang sangat besar, iaitu solat. Tinggal sembahyang, tuan-tuan, dosa besar. Bukan takat dosa besar, tinggal sembahyang. Kalau dalam mazhab Syafi'i 3 hari ya, tak mau taubat, hukuman mati mandatori. Sembahyang ni, tuan-tuan, kalau kita tinggal, antara pemisah iman dengan kufur adalah meninggalkan sembahyang. Tuan-tuan, nikmat sihat ni cukup besar. Tu kita kena belajar juga, tuan-tuan, sembahyang untuk orang sakit, supaya kita tak buat mudah-mudah dengan sembahyang ni. Takut malaikat maut ambil nyawa ketika kita sedang sakit dan kita tinggalkan solat dan kita buat dosa besar. Tuan-tuan, ini situasi yang pertama yang perlu kita renungkan besar. Keadaan yang kedua yang membuatkan kita rasa syukur. Tadi kita pergi hospital, kita rasa syukur, kita sihat. Dengan sihat ni kita main masjid pun mudah, nak buat ibadat pun mudah.
Pi ke situasi yang kedua tuan-tuan, tempat yang kedua. Kalau kita pi melawat saudara kita yang berada di penjara. Saya pun 2-3 kali juga dapat masuk ke dalam penjara, kuliah di penjara Jawi. Susah nak masuk penjara ni, susah tuan-tuan. Kena buka habis. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati Allah, tengok di banduan di penjara, kita melawat banduan di penjara, betapa besarnya nikmat kebebasan ni. Allah bagi kita hidup bebas. Dan situasi yang ketiga, yang ni yang paling menakutkan, paling menggerunkan. Situasi yang ketiga yang boleh kita lihat tuan-tuan, kalau kita ziarah tanah perkuburan, ziarah kubur. Syukur tuan-tuan, kita masih lagi diberikan pinjaman umur, kita masih lagi hidup, kita masih lagi boleh menyebut subhanallah, kita masih lagi boleh solat. Kerana Abu Laith Samarqandi rahimahullahu ta'ala menyebut di dalam Tanbihul Ghafilin, kata Abu Laith Samarqandi, seandainya kalian ziarah tanah perkuburan, ziarah tanah perkuburan, kata Abu Laith Samarqandi, lalu Allah membukakan hijab sehingga kalian dapat melihat penghuni kubur. Seandainya berlaku begitu, kata Abu Laith Samarqandi, tanyalah kepada mereka yang penghuni kubur, mereka yang telah meninggal dunia, kalian kalau diberikan kesempatan hidup semula ke dunia, apa yang kalian nak buat? Sudah pasti, sudah tentu orang yang telah meninggal dunia akan menjawab, kami kalau diberikan peluang hidup semula ke dunia, kami akan berebut-rebut untuk solat 2 rakaat. Kerana kami tidak mampu buat solat 2 rakaat, tidak mampu buat ibadah apapun, kerana kami telah pun mati. Hargai tuan-tuan nikmat hidup ni. Tu Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk kita renungkan bersama. Di dalam satu hadis qudsi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau absarta ma baqiya min umrika lazahidta fima baqiya min amalika. Sadaqallahul azim, yang bermaksud seandainya engkau tahu berapa lagi umurmu yang masih berbaki, maka engkau akan melupakan angan-angan panjangmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nak ajak tuan-tuan sebagai penutup khutbah hari ini, khutbah pendek. Sebagai penutup khutbah pada hari ini tuan-tuan, saya nak mengajak diri saya dan kita semua merenung dalam-dalam akan firman Allah yang terakhir ini di dalam kitab Mutiara Hadis Qudsi yang dibawa oleh Al-Imam Ghazali. Mutiara Hadis Qudsi, renungan dan pengajaran yang menyentuh qalbu. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita semua dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, tafarraq li'ibadati amla qalbaka ghina wa ubarik fi rizqika wa uhilla fi jismika raha. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, wahai sekalian anak Adam, luangkanlah masa, luangkanlah waktumu untuk beribadat kepada aku. Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Aku berikan keberkatan pada rezekimu, dan aku tanamkan rasa tenteram dalam dirimu. Ni janji Allah Subhanahu wa taala yang boleh kita renungkan bersama. Dan akhir sekali tuan-tuan, nasihat yang cukup berharga yang pernah disebut oleh Tan Sri Tuan Guru Haji Ni Abdul Aziz Nikmat, bekas Menteri Besar Kelantan. Tok Guru sebut apa? Marilah kita gunakan umur yang masih berbaki ini untuk mentaati Allah. Umur kita ini tidak lama, sekejap sahaja. Setiap hari kita semua sedang dalam perjalanan menuju untuk bertemu dengan Allah. Nyawa kita diumpamakan api pelita yang pada bila-bila masa sahaja boleh terpadam. Barakallahu li wa lakum fil Quran
ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم سيدنا ومولانا محمد رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran pada ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Hari Jumaat, mai lagi tuan-tuan, untuk kita tidak lupa kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyakkan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana insan inilah yang akan menolong di saat kita susah di hari akhirat nanti. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucaplah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka an tu'ayyid al islam wal muslimin wa an tu'li bi fadlika kalimatal haqqi wad din. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzilir rahmah was sakinah was salamah wal afiyah al aminul karim wal afiyah ala malikina al aminul karim as-sultan Salihuddin ibni al-marhum Sultan Badri Shah. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalam. الله أكبر.